Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, alhamdulillah. Insya-Allah kita akan sambung pelajaran kita kelas bahasa Arab. Okey. Hari ini hari Isnin. Pada pukul 11.30 pagi. Sebelum tu kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Okey, insya-Allah untuk hari Isnin sampai Jumaat, Ustazah akan gunakan whiteboard. Okey, semalam kita dah ulang kaji. Okey, Sabtu Ahad kita ulang kaji pelajaran yang kita dah belajar pada hari Isnin hingga Jumaat. Okey, Ustazah dah ulang kaji tajuk kata nama ismun. Okey, lepas tu kata kerja, fi'lun, terbahagi kepada 3. Fi'il madi, fi'il mudhari' dan fi'lul amar. Okey, untuk ismun terbahagi kepada 4. Antaranya insanun, hayawanun, nabatun, jamadun. Okey. Lepas tu yang ketiga harf. Okey, aqsamul kalimah terbahagi kepada 3. Ismun, fi'lun dan harfun. Okey, isim pula ada 4. Insan, hayawan, nabat dan jamad. Okey, insan manusia, hayawan haiwan, nabat tumbuh-tumbuhan, jamad objek. Okey. Lepas tu kita dah belajar fi'lul madi, perbuatan yang dah lepas. Fi'lul mudhari', perbuatan yang akan dilakukan, maksudnya akan dibuat. Okey, fi'lul amar ni dari segi dia akan dibuat tapi dia lebih kepada bentuk perintah. Silap, fi'il mudhari' tadi sedang dilakukan. Okey, fi'il amar akan dilakukan. Maksudnya kita perintahkan seseorang untuk diorang buat. Okey, orang tu buat. Yang ketiga harf. Harf adalah penyambung ayat. Okey, penghubung kata. Okey, jadi hari ni Ustazah akan nak buat ayat. Okey, kita boleh bina ayat. Okey, bina ayat menggunakan fi'lul madi. Okey, kita belajar dengan fi'il madi dahulu. Kita akan buat ayat. Okey, bina ayat. Okey, kita akan guna macam biasa Ustazah akan buat kotak. Okey, tapi Ustazah hanya buat, kita ada 5 apa ya? Kita ada 10 fi'il kan, 10 fi'il madi. Okey. Zahaba, akala, dakhala, qara'a, kataba, fataha, ghalaqa, ghasala, masaka, la'iba. Ada 10. Tapi Ustazah hanya buat satu hari Ustazah buat 5. Okey, hari ni 5. Esok kita sambung 5 lagi. Okey, ayat ni senang sahaja. Terlalu mudah. Okey, ini untuk seorang lelaki, seorang perempuan. Ini untuk saya, lelaki atau perempuan, sama. Okey, kita Ustazah akan buat 5 contoh sahaja ya. Sebab kita tak boleh banyak sangat. 2, 3, 4, 5. Okey, Ustazah akan buat 5 contoh sahaja. Okey, kita akan buat 5 contoh sahaja. Hari ni 5 contoh fi'il madi, hari esok 5 contoh lagi untuk fi'lul madi. Okey, lepas dah habis 5 tu kita ulang kaji, lepas tu baru kita masuk fi'lul mudhari'. Okey, tengok fi'lul madi untuk seorang. Okey, bina ayat, saya tulis kat sini fi'lul madi. Okey, kita nak bina ayat guna fi'il madi. Okey, yang pertama perkataan apa? Fi'il yang pertama Ustazah dah ajar sebelum ni, perkataan zahaba. Kita tengok ya, zahaba Muhammadun ilal madrasati. Okey, kita bariskan terus ya. Zahaba, ingat tak kalau tengok nota? Okey, zahaba Muhammadun. Okay, zahaba Muhammadun ilal madrasati. Okey, ini untuk seorang lelaki. Okey, kalau kita nak kata
Okey, kita nak kata Fatimah. Okey, Fatimah kita kena tambah apa? Zahabat. Okey, kena tambah huruf ta. Ta taknis. Fatimatu. Dia tak boleh jadi Fatimatun. Fatimatu ilal madrasati. Nampak perkataan yang sama. Zahabat. Nampak? Tak ada mati. Fatimatu ilal madrasati. Okey, sekarang kalau kita nak buat saya yang pergi ke sekolah, zahabtu. Nampak? Ilal, tak ada dah saya, tak ada dah nama. Sebabnya tu ni, tu dah jadi saya. Zahabtu. Tu ni lah maksud dia saya. Ilal madrasati. Okey, tengok. Yang pertama ayat dia Zahaba Muhammadun ilal madrasati. Ayat yang kedua untuk seorang perempuan, okey, Zahabat Fatimatu ilal madrasati. Kalau kata saya yang pergi sekolah, Zahabtu ilal madrasati. Okey, apa maksud dia? Okey, maksud dia telah pergi. Okey, sekarang saudara lebih suka tulis di perkataan dia. Okey, ini maksud dia telah. Okey, telah pergi. Okey, telah pergi siapa? Muhammad ila, kita tulis kat bawah ni, ke madrasati kan? Saudara suruh hafal jamak. Kategori jamak iaitu sekolah. Okey. Telah pergi Muhammad ke sekolah. Kalau zahabat sama juga. Telah pergi. Telah pergi tapi untuk siapa? Untuk Fatimah. Untuk perempuan. Telah pergi Fatimah ilal madrasati. Zahabtu. Zahabtu apa maksud dia? Zahabtu. Tu ni adalah saya. Ataupun aku. Okey. Saya telah pergi. Sama je. Saya telah pergi ke sekolah. Itu ayat yang pertama. Okey, kita tengok ayat yang kedua. Perkataan ayat yang kedua. Okey, cara yang sama. Saya buat akala. Okey, akala. Akala Aliyun Ali al-batiha. Alal maktabi. Okey, tengok. Akala Aliyu alal silap. Akala Aliyun batiha alal maktabi. Okey, telah makan Ali batih. Apa maksud batih? Batih tu tembikai. Telah makan Ali tembikai alal maktabi. Alal ni maksudnya, okey, alal ni Ali. Okay, ataupun kalau susah kita tak payah buat Ali, sebab ni banyak sangat Ali Aliyun. Kita buat nama siapa ya? Akala ada Zaidun. Zaidun lah. Akala Zaidun. Okey. Akala Zaidun Zaidun batiha. Al-batiha maksudnya tembikai alal maktabi, di atas meja. Nampak? Ini dah masuk harfu jar. Maksudnya ala yang kita belajar untuk ala tu. Okey. Seterusnya, kalau kita nak kata seorang perempuan yang makan, akalat. Nampak kita tambah ta. Akalat
Zainabu. Al-burtuqala. Dia makan apa? Dia makan buah orange, buah limau, burtuqal. Alal maktabi, sama juga. Okey, kalau kita nak kata saya yang makan, akaltu. Nampak? Akaltu. Okey, saya makan apa? Akaltu, tak payah dah cakap Zainab ke Zaid sebab dia tu ni dah saya. Saya makan tomatima. Tomatim alal maktabi. Okey. Jom kita bariskan. Tengok. Akala Zaidun batiha, tembikai, alal maktabi. Ni akalat sebab dia perempuan. Zainab burtuqala, dia makan apa? Makan limau. Alal maktabi, sama. Okey. Akal, kalau nak kata saya makan, akaltu. Tomatim, kan Ustazah dia nabat tomatim. Alal maktabi. Okey, kita tengok makna dia. Okey, apa maksud makan? Apa maksud akala? Telah makan. Kita baru kecil dia. Okey, akala maksud dia telah makan. Okey, siapa yang telah makan? Zaid telah makan. Okey, telah makan Zaid batiha. Batih ni apa maksud dia? Tembikai. Okey, tembikai alal, di atas meja. Bahasa Arab memang kena tulis kecil-kecil dia punya makna dia. Akalat, telah makan. Okey, telah makan. Sekejap ya. Akalat, telah makan. Siapa telah makan? Zainab burtuqal. Burtuqal apa? Limau. Ala, di atas maktab, meja. Okey, akaltu. Apa maksud akaltu? Saya telah makan. Ni boleh kita cakap akaltu, saya telah makan. Tomatima, tomato, di atas meja. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, perkataan dakhala. Dakhala Ismail ila sayyarah. Banyak sangat urusin ya. Sayyarati. Okey, dakhala, telah masuk Ismail ke kereta. Okey, kalau kita nak cakap Fatimah pula masuk, dakhalat Fatimatu ila sayyarati. Okey. Yang seterusnya, kalau kita nak kata saya yang masuk, saya yang telah masuk dalam kereta, dakhaltu ila sayyarati. Okey, jom kita bariskan. Kita baris guna pen merah, marker merah. Dakhala Ismailu ila
sayyarati. Lepas huruf jar, harf mesti pada bawah. Dakhalat Fatimatu ilas sayyarati. Okey, telah masuk Fatimah ke kereta. Dakhaltu, nampak? Saya telah masuk ilas sayyarati. Okey, jom kita tulis makna. Okey, dakhala maksudnya telah masuk. Siapa yang telah masuk? Ismail. Telah masuk. Ismail ke kereta. Maksudnya ila sayyarah ni ke dalam kereta. Ke kereta. Dakhala Ismail ila sayyarah. Dakhalat, okey, dakhalat telah masuk. Okay, siapa yang telah masuk? Fatimah ke kereta. Sayyarah kereta. Dakhaltu, okey, saya telah masuk ke kereta. Okay, senang sahaja. Okey, seterusnya Ustazah buat perkataan qara'a. Ustazah gunakan perkataan yang sama je. Okey, qara'a. Siapa yang baca? Abun. Kita perbalis. Qara'a Abun. Dia baca, Abun baca apa? Baca buku Al-Kitaba alal kursi. Okey, qara'a Abu al-kitaba 'alal kursi. Sekejap ya. Qara'a Abu al-kitaba 'alal kursi. Okey, ni qara'a Abun. Kalau kita nak cakap untuk perempuan pula, kita tulis qara'at. Qara'at Ummun. Okey, Ummu baca apa? Sama juga al-kitaba 'alal kursi. Okey, kalau kita nak cakap saya yang baca, qara'tu, saya baca apa? Al-kitaba 'alal kursi. Okey, kita bariskan. Qara'a Abun al-kitaba 'alal kursi. Pada bawah. Qara'at. Okey, qara'at siapa yang baca? Ibu. Okey, kan dalam yang al-kitaba 'alal kursi. Okey, kalau kita nak cakap saya yang baca, qara'tu kitaba 'alal kursi.
Apa maksudnya? Okey, qara'a kita dah belajar. Qara'a telah baca. Okey, kalau kita buat situ kita tulis kat sini. Okey, qara'a telah baca. Telah baca abun siapa? Ayah. Okey, kitabah apa? Kitabah buku. Buku di atas kerusi. Okey, qara'at umun. Umun ibu. Kitabah buku. Alal kursi, di atas kursi. Ni semua perkataan ni kita dah belajar. Ustazah gunakan perkataan yang sama. Ustazah tak ambil perkataan baru supaya kita dapat hafal dulu perkataan ni. Qara'tu. Qara'tu apa? Saya telah baca. Saya telah baca. Saya telah baca buku di atas kerusi. Okey. Yang terakhir kataba. Okay, senang dia ni. Kataba. Kataba akhun. Nampak? Akhun kita dah belajar juga. Akhun bil qalami. Bil. Okay. Kalau kita nak kata kakak yang tulis, katabat ukhtun bil qalami. Okay, kalau kita nak kata saya yang tulis, katabtu bil qalami. Senang je ni. Okey, kita bariskan. Kataba akhun. Akhun ni abang. Abang tulis dengan bil qalami. Dengan apa? Dengan pen. Kalau nak kata kakak, katabat ukhtun bil qalami. Kalau nak kata saya yang tulis, katabtu bil qalami. Okay. Kita bagi makna. Okey, maksud kataba telah tulis. Okay, siapa yang telah tulis? Abang. Ataupun saudara lagi. Dengan tak apa, dia susah sikit. Katabat telah tulis kakak bil qalami. Bi ni maksudnya dengan. Qalam pen. Okey, kata betul. Saya telah tulis bil qalam. Bil dengan qalamun pen. Okey, jadi ini dia 5 ayat. Ayat ni mudah sahaja sebenarnya kita dah buat. Kita dah tahu perkataan ni semua. Ni cuma Ustazah tuliskan semula, tulis pula buat jadi ayat. Okey, dua ni kita boleh jadikan sebagai latihan untuk kita pandai buat ayat. Okey, yang sebelah ni kita boleh baca. Contoh nak buat ayat untuk fi'il madi. Okey, zahaba telah pergi. Zahaba siapa yang pergi? Muhammadun. Zahaba Muhammad. Muhammad pergi ke mana? Ila madrasah. Muhammad pergi ke sekolah. Telah pergi, kita kena cakap telah pergi Muhammad ke sekolah. Okey, itu ayat yang pertama. Okey, seterusnya kita nak cakap seorang perempuan pula. Okey, bahasa Arab dia zahabat Fatimatu ilal madrasati. Okey, siapa yang telah pergi? Telah pergi Fatimah ke sekolah. Okey, kalau kita nak kata saya yang telah pergi ke sekolah,
kita kena kata zahabtu. Okey, yang tadi zahaba, perempuan zahabat. Kalau nak kata saya yang telah pergi, zahabtu ilal madrasati. Saya telah pergi ke sekolah. Okey, ayat yang kedua, akala. Okey, ingat tak fi'il madhi ada 10, yang lain yang kedua adalah akala. Okey, akala maksudnya telah makan. Siapa yang telah makan? Zaidun. Okey, Zaid. Zaid dia makan apa? Batiha. Batiha apa? Batihun kho. Batihun. Sekejap ya. Oh, ada huruf kha ya, bukan batiha. Batihun. Okey, huruf kha, tembikai. Okey, batihun. Apa maksud batihun? Tembikai. Telah makan Zaid. Zaid makan apa? Tembikai. Alal maktabi. Makan di atas meja. Okey, Zaid telah makan Zaid tembikai di atas meja. Okey. Seterusnya, kalau kita nak kata perempuan pula, akalat Zainabu. Okey, telah makan Zainab. Okey, siapa yang makan? Tadi Zaid yang makan. Sekarang Zainab yang makan. Dia makan apa? Burtukala. Dia makan apa? Limau alal maktabi, di atas meja. Okey, telah makan Zainab limau di atas meja. Seterusnya, kalau kita nak kata saya yang telah makan, akaltu. Tadi zahabtu, yang seterusnya akaltu. Akaltu tomatima alal maktabi. Saya telah makan apa? Tomato di atas meja. Okey, atas meja. Okey, seterusnya perkataan yang kedua iaitu dakhala. Okey, dakhala maksudnya telah masuk. Okey, siapa yang masuk? Telah masuk. Dakhala Ismailu ila sayyarati. Telah masuk Ismail ke kereta, ke dalam kereta. Ila sayyarah, ke dalam kereta. Okey, seterusnya kalau kita nak buat ayat untuk perempuan, seorang perempuan, dakhalat Fatimatu. Telah masuk. Siapa yang masuk? Fatimah ila sayyarah, ke dalam kereta. Okey, ke dalam dia boleh, dia sama, dia boleh guna. Okey, seterusnya kalau kita nak cakap saya yang masuk, dakhaltu ila sayyarati. Saya telah masuk ke dalam kereta. Okey, contoh yang keempat, qara'a. Apa maksud qara'a? Qara'a telah baca. Qara'a abun. Siapa yang baca? Ayah. Telah baca ayah. Al-kitabah. Baca apa? Buku. Alal kursi. Di atas kerusi. Telah baca ayah. Telah baca ayah buku di atas kerusi. Okey, maksudnya ayah telah baca buku di atas kerusi. Okey, kalau kita nak kata seorang perempuan pula, qara'at ummun al-kitabah alal kursi. Telah baca. Siapa baca? Ummun, iaitu ibu. Baca apa? Baca buku di atas kerusi. Okay, kalau kita nak kata saya yang telah baca, qara'tu al-kitabah alal kursi. Saya telah baca buku di atas kerusi. Okey, seterusnya terakhir, fi'il yang terakhir iaitu kataba. Okey, kataba akhun bil qalami. Kataba maksudnya kataba telah tulis. Okey, siapa yang telah tulis? Akhun, abang. Telah tulis abang bil qalami. Telah tulis abang dengan pen. Maksudnya abang tulis dengan pen. Itu dia punya bahasa Arab dia betul. Okey, kalau kita nak kata perempuan pula, katabat ukhtun bil qalami. Telah tulis kakak dengan pen. Maksudnya dengan menggunakan pen. Okey, bil qalam dengan menggunakan pen. Dia kata bil qalam dah betul, tak payah dengan menggunakan, itu bahasa Melayu. Okey, seterusnya kalau kita nak kata saya telah tulis, katabtu bil qalami. Saya telah tulis dengan menggunakan pen. Okey, jadi ni dia punya ayat untuk fi'lul madhi. Sebenarnya perkataan zahaba, akala, dakhala, qara'a, kataba ni semuanya kita dah belajar sebelum ni pada minggu lepas. Perkataan Muhammad, Fatimah, Zaid, Zainab, Ismail, abun, umun, ukhtun, akhun, ukhtun pun dah ada dalam kategori insan. Okey, kalau bahagian ila, apa lagi Ustazah buat? Ala, ila,
Ala. B ni kategori apa? Harf. Ustazah ajar hari Jumaat. Okey. Kat sini ada lagi jamak. Nampak? Madrasah jamak, maktab jamak juga Ustazah buat. Sayyarah kereta jamak iaitu objek. Kursi jamak juga. Qalamun pen. Jadi perkataan ni semuanya dah ada yang kita belajar. Cuma Ustazah dah sebelum ni kita buat perkataan satu-satu. Kita tak buat ayat lagi. Tapi untuk minggu ni Ustazah ajar untuk buat ayat menggunakan perkataan yang kita dah belajar sebelum ni dan kita dah hafal. Jadi kita dapat buat ayat macam ni. Jadi ni dia ayat untuk kita bina menggunakan fi'lul madhi. Maksudnya fi'il yang dah lepas. Ini semuanya fi'il kita dah hafal, iaitu zahaba telah pergi, akala telah makan, dakhala telah masuk, qara'a telah baca, kataba telah tulis. Okey, saya rasa sampai sini dulu pelajaran kita. InsyaAllah esok kita akan sambung lagi pada pukul 11.30 pagi. Okey, kita akan sambung lagi 5 contoh bagi tajuk untuk bina ayat fi'lul dari menggunakan fi'lul madhi. Okey, kat depan-depan ni semuanya kita guna fi'il madhi lagi. Ya? Ustazah harap dapat salin dan dapat tulis dan faham dan boleh hafal dan boleh hafal dan boleh buat ayat dan ni kita boleh cakap menggunakan apa yang kita dah belajar dahulu. Ya, bila kita dah mahir, dah okey, dah bagus, kita boleh tukar perkataan-perkataan ni dengan perkataan lain pula. Okey, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.